Teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu alat di mana masyarakat kini menggunakan ia sebagai mengumpul maklumat, menyampaikan mesej, menyampaikan email, mendapatkan maklumat dari sumber internet dan sebagainya. Justru teknologi maklumat kini mempunyai pelbagai jenis platform yang mudah untuk masyarakat kini untuk memakai teknologi maklumat tersebut. Dan seterusnya adalah objektif kajian. So, objektif kajian untuk laporan kami adalah mengenal pasti faktor kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap gaya hidup pelajar UNIMAS. Dan yang kedua adalah mengkaji kesukaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Teknologi maklumat dan komunikasi memberikan penghantaran maklumat yang tepat kepada pengguna berdasarkan keperluan mereka, seperti maklumat berkaitan pendidikan dan lain-lain. Internet dan kerajuan sambungan juga semakin cekap, memberikan penggunaan mendapatkan maklumat dengan pantas dan sumber dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Semasa tempoh Malaysia Movement Control Order (MCO), pengembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang stabil telah mencegah kesan negatif terhadap pendidikan. Tidak terdapat kenangan dalam pembelajaran dan pendidikan. Pelajar masih boleh menghadiri kelas dan menghantar tugasan kepada guru melalui platform dalam talian. Pelajar juga boleh mendapatkan pengetahuan baru melalui laman web atau artikel untuk digunakan dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Ini memberi pelajar keupayaan untuk menyiapkan tugasan dan lebih cekap dan juga mendapatkan pengetahuan tambahan. Teknologi ini membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih selesa dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bagi metodologi kajian, pengkaji akan membincangkan reka bentuk penyelidikan, kaedah kuantitatif, pemilihan sampel, kaedah penyediaan data, kaedah analisis data, pertimbangan etika dan puentasi batasan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Selain itu, metodologi kajian digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan data yang sah. Seterusnya, reka bentuk penyelidikan. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan adalah kajian kuantitatif, iaitu mengenai perkara-perkara berkaitan dengan persampelan, pengukuran dan analisis data. Seterusnya, penyelidikan yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Seterusnya, penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kesukaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Seterusnya, kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ini ialah kuantiti yang terdiri daripada data yang terkumpul pada maklumat yang diperoleh melalui kaedah kuantitatif. Seterusnya, penyelidik menggunakan instrumen seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data. Instrumen soal selidik ialah alat pengukur yang popular dalam kajian tinjauan. Seterusnya, penggunaan soal selidik di dalam kalangan kajian dapat menjimatkan masa, kos, mudah serta sesuai untuk kebanyakan responden. Seterusnya, pemilihan sampel. Sampel yang digunakan menggunakan persampelan secara rawak. Antara ciri responden ialah kebanyakannya terdiri daripada pelajar UNIMAS dan pemilihan responden adalah secara kesudian serta kelapangan pihak responden untuk menjawab borang soal selidik. Seterusnya, responden akan diberi satu borang soal selidik. Responden perlu menjawab beberapa soalan dengan pilihan jawapan yang telah diberikan oleh pengkaji. Seterusnya, saya Emily Swani akan membentangkan bahagian data dan analisis di mana kami menggunakan kaedah berbentuk form bagi mendapatkan respon dari kalangan pelajar UNIMAS. Seperti carta yang saya tunjukkan di sini menunjukkan bilangan perempuan lebih banyak daripada bilangan lelaki. Contohnya, perempuan mendapat 21 kekerapan di mana peratusnya adalah 65.6% orang, manakala lelaki adalah 11 orang di mana peratusnya adalah 34.4 orang. Antara soalan objektif yang kami ajukan di sini, soalan pertama ialah
membolehkan pembelajaran secara dalam talian. Soalan kedua ialah menyediakan pelbagai sumber pembelajaran kepada para pelajar. Bagi soalan objektif kajian pertama dan kedua, kami menggunakan kaedah seperti sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Anda boleh lihat kekerapan dan peratus yang saya tunjukkan di carta di sini. Seterusnya, soalan ketiga objektif kajian pertama ialah memberi kemudahan mengakses kepada maklumat dan sumber pendidikan. Dan soalan keempat, membantu pelajar dalam menyelesaikan kerja dengan pantas. Bagi soalan 3 dan 4, kami juga menggunakan kaedah yang sama seperti soalan 1 dan 2. Ini anda melihat carta yang saya tunjukkan mengenai kekerapan dan peratus yang menjawab soalan 3 dan 4. Seterusnya, soalan terakhir daripada objektif kajian pertama iaitu membolehkan pelajar dalam berinteraksi dengan rakan sebaya atau pensyarah mengenai pembelajaran. Anda boleh lihat dari carta yang saya telah tunjukkan di sini. Seterusnya, objektif kajian kedua adalah mengkaji kesukaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Ini menyediakan 5 soalan, iaitu pertama ialah kekurangan akses pada peranti atau rangkaian internet. 2. Pelajar akan menghadapi cabaran berkaitan privasi dan keamanan. 3. Kebergantungan yang tinggi pada teknologi menyebabkan pelajar kurangnya kemahiran untuk menyediakan tugas tanpa menggunakan peranti digital. 4. Perkembangan pesat teknologi menjadikan pelajar sukar menyesuaikan diri dengan aplikasi yang baru yang terus berkembang. Soalan terakhir objektif kajian kedua ialah pelajar sering mengalami gangguan daripada alat teknologi seperti peranti yang digunakan sering mengalami kerosakan. Di objektif kajian kedua ini juga kami menggunakan kaedah yang sama seperti objektif kajian yang pertama. Di sini juga saya akan memperlihatkan kekerapan dan peratusan setiap 5 soalan yang kami sediakan di objektif kajian yang kedua ini. Kesimpulannya, kajian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji dapat dirumuskan mengenai perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Antaranya ialah mengenal pasti faktor kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap gaya hidup pelajar UNIMAS dan mengkaji kesukaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengkaji dapat mengenal pasti faktor kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap gaya hidup pelajar UNIMAS dan mengkaji kesukaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UNIMAS. Menerusi kajian yang telah dilakukan ini juga, pengkaji juga bercadang agar pihak berkuasa dapat menyelesaikan isu-isu masalah gangguan bekalan internet kepada pelajar UNIMAS agar mereka dapat mengakses internet dengan jaringan yang pantas.